Okay, hari ini kita nak belajar tentang plan dan dongakan. Okey, pertama sekali ada beberapa perkara asas yang kamu semua perlu tahu sebelum kita belajar tajuk plan dan dongakan ini. Okey, yang pertama kita akan ingat tentang jenis-jenis permukaan. Okey, jenis-jenis permukaan ada dua, iaitu permukaan rata. Okey, permukaan rata, kamu boleh tengok contoh dia, kubus ni. Okey, dia ada 6 sisi rata, 6 permukaan rata. Jadi yang kedua, kita ada permukaan melengkung. Jadi apa contoh permukaan melengkung ni? Okey, permukaan melengkung adalah contoh dia silinder, permukaan kon. Okey, sebagai contoh cikgu ada botol ni, yang ni permukaan melengkung. Ni bentuk apa ni? Silinder. Silinder. Betul-betul silinder. Bagus. Okey, tapi dalam permukaan melengkung ni, dalam bentuk silinder dan kon ni, dia ada juga permukaan rata. Sebagai contoh, tapak mereka. Tapak silinder ni nampak tak permukaan rata? Tapak kon pun permukaan rata. Bahagian atas silinder pun permukaan rata. Okey. Seterusnya kita ada jenis-jenis satah. Okey, untuk jenis-jenis satah, kita ada 3 jenis satah, iaitu satah mengufuk, satah mencancang dan juga satah condong. Okey, satah mengufuk ni macam mana? Okey, kita boleh tengok. Okey, satah mengufuk dia menegak. Kamu boleh tengok gambar tu, dia menegak. Nampak tak? Yang cikgu colourkan warna hijau ni, dia menegak. Tapi bukan ini je satah mengufuk. 4 segi yang belakang ni pun, ini pun satah mengufuk juga. Okey, boleh faham ya satah mengufuk tu atau nama lain dia menegak. Kita biasa dengar menegak kan. Okey, tu satah mengufuk. Okey, satah mencancang ni macam mana pula? Satah mencancang dia melintang. Okey, yang ini kita panggil dia satah mencancang. Okey, yang terakhir satah condong. Nah, dari nama pun kita boleh tahu macam mana kan. Mestilah dia condong. Okey, nampak tak? Okey, yang cikgu highlight warna pink ni, warna merah jambu ni, ini adalah satah condong. Jadi kamu boleh beza ketiga-tiga ni. Ini satah mengufuk, satah condong, satah mencancang. Okey, seterusnya kita kena kenal jenis-jenis garisan sebab dalam tajuk pelan dan dongakan ni, dalam unjuran ortogon, jenis-jenis garisan ni sangat penting. Dia memainkan peranan yang sangat besar dalam lukisan kamu. Okey, kalau salah guna garisan pun, salah lukisan kamu. Boleh faham ya? Okey, garisan yang pertama, garis padu. Okey, garis yang warna hitam ni, yang ini semua ni kita panggil dia garis padu. Nampak tak? Warna hitam ni semua kita panggil garis padu. Apa fungsi garis padu ni? Okey, garis padu ni dia untuk menggambarkan, kita nak gambarkan sisi tu nampak. Kalau kita lukis, kita nak gambarkan yang warna hitam ni, yang garis padu ni adalah bahagian yang kita boleh nampak. Dengan mata kasar kita boleh nampak. Okey, seterusnya garis sempang. Okey, kata nama lain dia garis putus-putus ni. Kamu biasa dengan garis putus-putus kan? Okey, ini adalah garis yang kita gunakan untuk kita menggambarkan sisi yang terlindung. Jadi kalau ada blok kayu kan, kamu mana nampak kan bahagian belakang ni? Jadi untuk kita gambarkan sisi yang terlindung tu, kita guna garis sempang. Boleh faham ya bila nak guna garis sempang, bila nak guna garis padu. Boleh beza dua garisan ni, penting ni. Ingat ya. Baik, cikgu. Okey, bagus. Okey, kita ada lagi satu garis yang terakhir iaitu garis normal. Apa garis normal ni? Garis normal ni adalah garis yang berserenjang dengan satah. Okey, katakanlah kat bawah ni ada satah. Satah apa ni? Satah kalau kat bawah ni satah apa ni? Satah mencancang. Okey, bagus. Satah mencancang. Okey, kalau kat bawah ni satah mencancang. Jadi garis normal adalah garis yang berserenjang, bersudut 90 darjah dengan satah tersebut. Boleh faham ya jenis-jenis garisan? Kita ada 3 jenis garisan. Garis apa? Garis padu. Garis padu lagi? Garis sempang. Okey, garis sempang lagi? Normal. Okey, bagus. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang unjuran ortogon. Semua ada yang pernah dengar tak tentang unjuran ortogon ni? Tak pernah. Okey, tak pernah dengar tak apa. Okey, unjuran ortogon ni rasanya ni pertama kali kamu dengar ni. Okey, tak apa, cikgu akan terangkan kat kamu. Okey, unjuran ortogon adalah imej yang terbentuk pada satah mencancang atau mengufuk dengan objek berserenjang dengan satah tersebut. Okey, nampak panjang kan? Okey, tak apa, cikgu akan tunjuk gambar supaya kamu lebih faham.
dengan ayat ni, dengan definisi unjuran ortogon ni. Okey, kamu tengok kita baca balik. Image yang terbentuk, image A, B, C, D yang terbentuk pada satah mencancang, nampak dia terbentuk pada satah mencancang dengan objek P, Q, R, S yang berserenjang dengan satah tersebut. Nampak tak? Berserenjang dengan satah tersebut. Okey, ni untuk satah mencancang. Satah mengufuk pula, okey, kita baca balik definisi dia. Image RSTU yang terbentuk pada satah mengufuk dengan objek EFGH yang berserenjang dengan satah tersebut. Boleh faham Berserenjang, nampak ya? Okey, boleh beza satah mencancang dan satah mengufuk. Okey, yang cikgu cakap tadi, dia mesti berserenjang dengan satah kita. Berserenjang. Tu unjuran ortogon, dia akan berserenjang dengan satah kita. Okey. Okey, kita tengok contohlah supaya kamu lebih faham. Okey, lukiskan unjuran ortogon bagi objek ini dari pandangan X dan pandangan Z. Okey, macam kita buat. Sama, okey. Okey. X, dari pandangan X adalah pandangan atas dia kan? Dia pandangan dia tengok daripada atas kan? Daripada arah udara, daripada atas. Okey, kita kalau kamu dapat lihat situ, kita boleh nampak satu permukaan, dua permukaan. Jadi lukisan dia macam ni. Okey, pertama kita lukis segi empat sama atas ni kan? Kita lukis segi empat sama atas ni. Kita lukis segi empat sama. Okey, lepas tu kita lukis pula yang bawah ni. Kita ukur. Kalau dalam soalan, kamu kena lukis ikut saiz sebenar objek tersebut tau. Unjuran ortogon, saiz image yang kita lukis tu mesti sama dengan objek sebenar. Tak boleh lagi kecil, tak boleh lagi besar. Mesti sama. Okey, katakan ini 4, ini pun mesti 4. Okey, ini 4, ini pun mesti 4 cm. Okey. Okey, okey. Lepas tu kita ukur, cikgu ada satu tips. Okay, kalau kita lukis, contohlah ini kebiasaannya jarang bagi berapa cm. Tapi kita tak payah ukur. Kita lukis dulu bahagian sini, kita lukis bahagian sini. Kan kita dah lukis, lepas tu kita lukis yang sini dulu. Kita skip ni, kita lukis yang ni dulu. Kita lukis yang ni, kita ikutlah ukuran dia betul-betul. Katakan ni 1, ni 3 kan, ni 3. Kita lukis. Lepas tu kita hanya sambungkan titik ini dengan titik ini. Kita sambungkan dia. Kita dah dapat lukisan tersebut. Kita tak perlu nak ukur untuk bahagian yang seperti ini, yang sengit seperti ini. Kita hanya perlu ukur yang ini. Betul? Okey. Tu boleh faham macam mana cikgu lukis yang sengit ini? Okey, bagus. Yang seterusnya daripada pandangan Z. Daripada pandangan Z kita akan nampak 1, 2, 3. Okey, jadi gambar rajahnya seperti ini. 1, 2 dan 3. Okey, ini kamu lukis seperti biasa macam ini. Okey, yang sengit ni. Okey, kan kita dah lukis panjang macam ni kan? Okey, kita dah lukis panjang semua ni kan? Okey, macam mana kita nak tahu panjang yang sengit ni? Mana boleh ukur kan? Okey, contoh sini, kita dah tahu panjang ni. Kita tolaklah panjang keseluruhan ni. Kita tolak dengan panjang ini, kita akan dapatlah ini. Boleh faham? Okey, seterusnya. Okey, jom kita main quiz. Okey, kita dah belajar apa tu unjuran ortogon. Kita tengok, kita main quiz. Cikgu nak tengok, kamu faham tak? Kamu betul-betul faham tak apa itu unjuran ortogon? Okey, adakah lukisan di bawah adalah unjuran ortogon? Okey, kamu tengok gambar A ni, unjuran ortogon ke ni? Ya, cikgu. Ya? Ya. Okey, semua jawab ya ni, pasti? Pasti, cikgu. Okey, kita tengok betul ke salah? Betul! Kamu semua dah boleh faham apa tu unjuran ortogon kan? Sikit-sikit kan? Okey, betul. Ini merupakan unjuran ortogon, image yang terbentuk pada satah mengufuk. Okey, yang B pula, unjuran ortogon ke tu? Ya. Bukan. Oh, cikgu dengar ada yang jawab ya, ada yang jawab bukan ni. Okey, tak apa, kita cek sama-sama ya. Bukan, ini merupakan bukan unjuran ortogon. Tak apa, siapa yang salah jawab tak apa. Kita bagus, kita cuba baru kita tahu kat mana kita salah, betul tak? Okey, kenapa dia bukan unjuran ortogon?
Sebab saiz dia tak sama. Okey, betul. Siapa yang jawab saiz tak sama tu betul. Saiz unjuran ortogon mesti sama dengan objek sebenar, objek asal dia. Kalau kamu tengok dekat B ni, dia saiz dia lagi kecil, betul tak? Saiz dia lagi kecil daripada objek sebenar. Ni dah bukan unjuran ortogon. Cikgu cakap tadi unjuran ortogon kena sama saiz, betul tak? Okey, kita tengok gambar rajah yang C pula. Dia unjuran ortogon ataupun tidak? Unjuran ortogon. Ya, betul. Betul tak? Ya, betul. Ini merupakan unjuran ortogon. Sebab saiz dia sama. Yang beza dia dengan A adalah ini sata mengufuk dan ini sata mencancang. Jadi kamu dah boleh faham ya apa itu unjuran ortogon? Faham cikgu? Okey, bagus. Okey, kita pergi contoh yang kedua pula. Lukiskan unjuran ortogon bagi gambar rajah di bawah dari pandangan Y. Okey, ini pandangan Y ya. Kamu tengok gambar rajah ni. Okey, jawapannya kita tengok. Okey, dari pandangan Y kamu akan nampak bentuk ni. Betul tak? Betul ya? Okey, nampak tak? Kita akan nampak bentuk macam ni. Okey. Dan ini adalah lukisan yang akan terhasil. Okey, kita tengok Ini satu, ini dua. Ni satu, ni dua. Okey, boleh faham ya? Okey. Sekarang cikgu nak ajar kamu untuk label pula. Kita dah lukis, kita kena label tau. Kamu mesti label kamu punya image tu. Kamu mesti label unjuran ortogon kamu. Okey. Yang pertama, titik ni. Titik ni. Titik ni untuk titik ni. Okey. Kita ada G dan J. Kita ada G dan J. Nampak tak? G dan J. Okey. Yang kedua, kita ada ni. Ini. E. Nampak? E. Untuk yang ada dua macam ni, kamu letak slash. Letak yang bahagian depan dulu. G/J. Okey, macam ni. A/D. A/D. Okey, yang sini apa pula? B/C. Ya, betul. B. Okey, kita buat yang atas dulu. Yang ni H/I. Okey, betul ya. Okey, yang ni F. Betul tak kamu sebut tadi? Ya, betul. B/C. Okey, B/C. Okey, betul. Okey, untuk unjuran ortogon ni kita ada dua jenis iaitu pelan dan dongakan. Untuk pelan adalah pandangan dari atas. Okey, macam objek kita tengok ni. Objek ni, nampak tak objek ni? Okey, pelan dia adalah pandangan dari atas. Jadi kita akan nampak bulat ni, petak ni dan juga petak biru ni. Okey, itu pelan. Seterusnya kita ada dongakan. Dongakan pula kita ada dua. Iaitu pandangan dari depan, ni dari depan, ni dari depan. Dan juga pandangan dari sisi, ini dari sisi. Okey, kita ada dua jenis dongakan, okey? Okey, seterusnya cikgu nak tunjukkan kepada kamu dengan lebih jelas lagi. Okey. Kita akan tengok sini. Okey. Okey, ini adalah bentuk tiga geometri, betul tak? Okey, ini bentuk tiga geometri. Sekarang kita nak tengok daripada pandangan atas pula. Daripada pandangan atas. Boleh nampak tak? Ni bulat. Ni piramid tadi dia akan jadi bentuk petak. Sebab kita akan ikut bentuk yang paling besar. Dalam piramid yang paling besar adalah tapak. Jadi kita ikut bentuk tapak dia. Okey, ini adalah segi empat sama. Okey, kita tengok daripada pandangan depan pula. Ini silinder akan jadi segi empat tepat. Piramid akan jadi segi tiga dan juga empat segi sama akan jadi, kubus akan jadi empat segi sama. Okey, pandangan sisi pula macam mana? Okey, sebab ini merupakan bentuk asas dan bentuk yang sama sisi semuanya. Jadi dari sisi pun dia kelihatan sama. Okey, kita akan kenal lebih dalam untuk objek-objek pandangan pelan dan dongakan ni kelas seterusnya. Okey. Okey, memandangkan masa pun dah habis. Jadi cikgu nak kamu siapkan kerja rumah kamu daripada buku teks kamu, muka surat 100 dan 101. Kamu siapkan latihan 7B dan 7C. Minggu depan cikgu nak cek. Tapi kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya dalam kumpulan WhatsApp ya. Okay, kita jumpa lagi ya untuk kelas minggu depan. Terima kasih cikgu.
Okey.